Kawan-kawan, menarik tak cerita tentang Dennis dan Maya? Jadi, Dennis telah menceritakan kepada kita tentang 3 teknologi utama pada masa hadapan. Jom kita kaji dengan lebih mendalam tentang 3 teknologi ini. Okey, jadi teknologi masa hadapan yang pertama ialah extended reality. Extended reality atau realiti lanjutan ialah istilah umum yang merangkumi apa-apa jenis teknologi yang menggabungkan dunia fizikal dan digital seperti augmented reality, virtual reality dan mixed reality. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama iaitu augmented reality atau realiti luasan. Augmented reality atau AR merupakan teknologi yang menggabungkan objek maya ke dalam dunia realiti dan pengguna boleh berinteraksi dengan objek maya tersebut secara masa nyata. Contoh AR yang dekat dengan kita ialah Instagram filter dan aplikasi Pokemon Go. Dalam bidang pendidikan pula, antara contoh aplikasi yang menggunakan AR ialah Google Translate. Biasanya, Google Translate digunakan untuk menterjemah teks dengan menaip ayat demi ayat. Tetapi, AR pada Google Translate membolehkan pelajar menterjemah teks secara langsung dengan bantuan kamera gadget. Hasil terjemahan akan muncul dengan tahap ketepatan yang agak tinggi. Selain itu, ialah aplikasi Fragipedia. Fragipedia merupakan aplikasi sokongan pembelajaran yang membincangkan anatomi dan kitaran hidup katak secara terperinci. Dengan teknologi AR, pelajar boleh memerhatikan kitaran hidup katak dan boleh membedah katak secara maya dengan menggunakan Apple Pencil untuk mengkaji anatomi mereka. Seterusnya, contoh yang kedua ialah virtual reality atau realiti maya. Virtual reality atau VR ialah teknologi yang membolehkan pengguna berinteraksi dengan persekitaran dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer supaya pengguna berasa seperti berada dalam persekitaran tersebut. Dalam bidang pendidikan, khususnya bagi topik haji dan umrah, dengan menggunakan VR, pelajar akan didatangkan dengan situasi nyata seolah-olah mereka berada di alam realiti di Tanah Haram sambil melaksanakan rukun Islam yang kelima. Contoh yang ketiga ialah mixed reality atau realiti campuran. Mixed reality ialah teknologi yang membolehkan pengguna berinteraksi dengan objek 3 dimensi yang dipaparkan di dunia nyata. Ia menggabungkan elemen daripada AR dan VR. Contoh aplikasi mixed reality ialah teknologi HoloLens. Fungsi teknologi HoloLens adalah untuk mempersembahkan objek visual dalam bentuk realiti. Pengguna cermin mata HoloLens boleh berinteraksi dengan objek maya seolah-olah menyentuh objek maya tersebut. Pengguna juga boleh mencipta hologram menggunakan pergerakan tangan seperti memberi arahan kepada orang lain. Sebagai contoh, pelajar boleh menggunakan HoloLens ketika mempelajari anatomi manusia. Secara ringkasnya, perbezaan antara AR, VR dan MR adalah seperti ini. AR ialah gabungan objek maya dengan dunia sebenar secara serentak dalam masa yang nyata. VR pula membenamkan pengguna secara sepenuhnya dalam persekitaran maya. Manakala, MR mewujudkan persekitaran di mana elemen dunia nyata dan digital boleh berinteraksi antara satu sama lain. Baiklah, teknologi yang seterusnya adalah gamifikasi. Apakah itu gamifikasi? Gamifikasi atau juga dikenali sebagai pembelajaran berasaskan permainan iaitu game-based learning. Gamifikasi ialah penggunaan elemen reka bentuk permainan seperti ganjaran dan mata dalam konteks bukan permainan seperti pendidikan untuk memberi motivasi kepada pelajar serta merangsang minat mereka untuk belajar. Baiklah, kita melihat kepada elemen pembangunan gamifikasi. Yang pertama ialah sistem mata iaitu points. Digunakan untuk mengumpul mata apabila pemain berjaya melepasi tahap permainan yang disediakan. Yang kedua ialah lencana pencapaian iaitu badge. Merupakan satu bentuk maklum balas dan bukti pencapaian pemain. Ia juga dikenali sebagai pencapaian iaitu achievement. Yang ketiga ialah tahap perkembangan, level atau progression. Merupakan peringkat kemahiran dan pengetahuan berdasarkan skala penguasaan dari pemain. Sebagai contoh dari tahap yang mudah hingga tahap yang lebih sukar. Yang keempat ialah cabaran, quest atau challenges. Memungkinkan pemain untuk melepasi halangan dalam permainan dengan dibatasi had masa yang diberikan. Yang kelima ialah leaderboards. Bertujuan untuk membuat perbandingan antara pemain yang menyertai permainan.
Kebiasaannya, senarai nama peserta akan dipaparkan di senarai pemain bersama dengan skor yang dimiliki dan disusun mengikut kedudukan pemain. Terdapat pelbagai aplikasi yang boleh digunakan dan menyokong kaedah gamifikasi secara dalam talian. Sebagai contoh aplikasi gamifikasi ialah Quizzes, Kahoot dan Live Worksheets. Seterusnya, terdapat banyak kelebihan dalam penggunaan gamifikasi yang dapat membantu meningkatkan proses pembelajaran untuk pelajar di semua peringkat akademik. Antaranya ialah pengajaran lebih menarik dan interaktif, meningkatkan motivasi belajar murid, meningkatkan pencapaian murid, mewujudkan daya saing murid, membina kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, dan murid dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri dalam PDPC. Walaupun banyak kelebihan dalam penggunaan gamifikasi pendidikan, namun terdapat juga kelemahannya. Antaranya ialah ketagihan murid terhadap gadget atau komputer. Pembelajaran melalui gamifikasi ini menjadikan kanak-kanak lebih tertumpu kepada gadget atau komputer yang akhirnya membawa kepada ketagihan jika tidak dikawal dengan sebaiknya. Yang kedua, kebanyakan gamifikasi dibina oleh mereka yang tiada pengalaman dalam bidang pendidikan. Oleh itu, objektif pembelajaran yang dirangka tidak dapat dicapai dalam penggunaan gamifikasi ini. Yang ketiga, penghasilan gamifikasi yang kurang berkualiti dan ia tidak dapat membantu pelajar dalam pembelajaran. Bagi langkah-langkah atau cara mengaplikasikan gamifikasi, yang pertama ialah memahami kumpulan sasaran dan konteks. Sebelum membangunkan atau menggunakan satu gamifikasi dalam pembelajaran, pembangun aplikasi atau pendidik perlu mengenal pasti siapakah sasaran pengguna yang akan menggunakannya. Yang kedua ialah mengenal pasti objek pembelajaran. Setiap program yang dibangunkan perlu mempunyai objektif yang jelas agar matlamat pembelajaran dapat dicapai. Yang ketiga, menstruktur pengalaman. Setelah objektif pembelajaran telah dikenal pasti, pendidik seharusnya peka dalam membangunkan modul aplikasi sesuai dengan keperluan pelajar. Yang keempat ialah mengenal pasti sumber. Perkara yang perlu dititik beratkan oleh pendidik sebelum menggunakan gamifikasi sebagai kaedah pembelajaran adalah mengenal pasti mekanisme yang boleh membantu pendidik untuk mengesan tahap pencapaian pelajar. Akhir sekali, melaksana elemen gamifikasi. Elemen gamifikasi ini akan memudahkan pendidik menilai dan melihat prestasi sebenar pelajar. Okey, seterusnya adalah AI. So, kalau cikgu-cikgu tengok video kat depan ni, video-video ini adalah video-video yang telah dihasilkan oleh AI. So, AI ni adalah Artificial Intelligence yang bermaksud kecerdasan buatan, di mana mesin atau teknologi itu mampu meniru kecerdasan manusia. So, dalam video ni adalah kemampuan teknologi dalam mencipta video sama macam apa yang manusia buat. Okey, AI mempunyai banyak kekuatan dan kelebihan. Antaranya, AI mempunyai sistem yang teratur dan tidak berat sebelah. Hal ini kerana AI bergerak berdasarkan kepada data yang diterima. Jadi, tidak berlaku bias kepada certain individu. Yang kedua, AI mudah dikendalikan kerana ia faham arahan yang diberikan. Contohnya, arahan yang diberikan untuk memandu kereta. Jadi, AI akan memandu kereta sesuai dengan arahan yang diberikan. Yang ketiga adalah AI boleh digunakan pada bila-bila masa sahaja kerana AI tidak memerlukan rehat. Jadi, ia akan bergerak atau digunakan bergantung kepada keperluan individu yang memberi arahan. Okey, kelebihan AI ini boleh diaplikasikan dalam PDPC. Contohnya, AI bertindak sebagai tutor peribadi yang boleh diselaraskan mengikut kemampuan pelajar dan bergantung kepada kelajuan letak pelajar itu sendiri. AI juga mampu memberikan respons segera sepanjang tempoh 24 jam di mana pelajar bebas untuk menggunakannya pada bila-bila masa sahaja. Okey, AI juga memberikan akses yang lebih terbuka kepada pelajar. Contohnya, apabila pelajar menggunakan Google ataupun ChatGPT, pelajar akan mendapat banyak maklumat daripada sumber yang pelbagai dan boleh digunakan sebagai sumber rujukan. AI juga boleh digunakan untuk memudahkan urusan guru, terutama kerja-kerja automatik seperti menanda kehadiran pelajar ataupun menanda kertas peperiksaan objektif. Tetapi penggunaan AI juga ada kelemahannya, antaranya dari segi data dan privasi. Hal ini kerana apabila kita telah mengakses kepada AI, kita telah memberi kebenaran untuk pengkongsian data. Jadi kemungkinan data kita digodam oleh pihak yang tidak bertanggungjawab adalah tinggi.
Okey, penggunaan AI yang berterusan juga akan menyebabkan pengambil alihan tugas manusia. Hal ini kerana AI bertindak lebih efisien dan mempunyai keperluan yang lebih rendah berbanding manusia. Jadi sudah tentu majikan lebih mengutamakan AI dalam membuat kerja berbanding dengan manusia. Akhir sekali, penggunaan AI ini juga akan menyekat kepada kreativiti pelajar. Hal ini kerana pelajar akan bergantung sepenuhnya kepada mesin dan menghalang mereka untuk berfikir sendiri atau menjana idea kepada keperluan diri mereka. Kesimpulannya, penggunaan teknologi seperti SR, gamification dan AI dalam sesi pembelajaran akan menjadikan pembelajaran lebih efektif, interaktif dan memudahkan pelajar untuk memahami apa yang dipelajari. Guru-guru perlulah sentiasa mencabar diri untuk menerima arus perubahan teknologi dan sentiasa up to date dengan perkembangan teknologi terkini untuk dimanfaatkan dalam pendidikan. Sekiranya teknologi ini diaplikasikan dalam sesi pembelajaran, ia akan memberikan senyuman kepada pelajar untuk belajar dan menarik minat mereka untuk menuntut ilmu, seterusnya menyumbang kepada perkembangan pendidikan negara. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.